عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المكرمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Pasal 53 nombor 1. Nombor 1 baca mana? Masalah Masalah jika adalah no. Masalah. Disyaratkan berjemaah pada Jumaat itu berkekalan ia hingga selesailah daripada sujud yang kedua pada rakaat yang pertama, dan dapat membaca Fatihah pada qiyamnya dan rokoknya sebelum lagi angkat imam daripada rokoknya. Maka manakala selesai ia daripada sujud yang keduanya, harus mufaraqah mereka itu dan mentamamkan tiap-tiap seseorang akan sembahyangnya kesalahan pada bilangan 40 itu. Tak dapat tiada hendaklah berkekalan hingga salam mereka itu. Maka jika berhadas seseorang daripada mereka itu dahulu daripada salamnya, dan jikalau sudah salam yang lain sekalipun, sebatalah Jumaatnya sekaliannya. Ini kita mungkin kalau kita baca masalah ni, mungkin dulu ni kita semayang dalam keadaan kuantiti yang ramai. Yang ramai ni tak ada masalah. Tapi bila kuantiti yang mencukupi saja, maknanya bilangan yang cukup-cukup je. 40 kan, bilangan 40 ni. 40, tengok 40, kita pun tutup masjid. 40 tutup masjid tu, jaga tu 40 tu. Kalau ikut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i lah kan, maka di sini 40 orang tu betul-betul dia kena mengikut syarat-syarat yang ditentukan. Jadi nak buat lebih kurang dalam bab Jumaat ni tak boleh. Kalau kita ramai, mungkin kan, mungkinlah kita kata kalau ramai jumlahnya, bilangan tu lebih daripada 40 orang, mungkin Jumaat tu tetap sah. Mungkin semayang orang yang tertentu saja tidak sah. Tapi kalau 40 orang, cukup 40 orang je, cukup 40 orang je, berkemungkinan tu semua tu tidak sah, berkemungkinan. Dengan sebab mungkin dalam 40 itu berhadaslah seseorang itu sebelum selesai daripada semayang dia. Belum selesai dia semayang, dia berhadas. Makna tidak mencukupi, tidak sampai kepada tidak berkekalan hingga salam gitu. Tak dalam tengah semayang salah seorangnya batal wuduk. Ini menyebabkan boleh terbatal semua sekali kan. Kena Jumaat lain, ataupun kalau tak dapat dah, maka kita kena ulang balik semayang tu dengan semayang Zuhur, sebab kalau ikut bilangan 40. Maka tatkala kita ketahuilah yang wajib berjemaah itu di dalam rakaat yang pertama jua, maka jika batal imam itu di dalam rakaat yang kedua, baik semayang rakaat kedua imam terbatal,
Dan tinggal makmum itu orang yang kamil 40 ataupun lebih daripada 40. Termasuk imam 41. Makmum kita kata 40. Imam campur imam 41. Kan? Naik rakaat yang kedua, imam terbatal. Wuduk kan? Terbatal lah sembahyang dia. Atau terkena najis ke apa semua ni. Itulah. Dan jika batal imam itu di dalam rakaat yang kedua tu, maknanya kita buatlah satu andaian. Batal tu kerana apa? Batal imam tu. Ada berbagai-bagai lah. Batal sembahyang tu, batal wuduknya, berhadasnya ataupun najisnya. Kan? Batal. Murtadnya, batal sembahyang imam. Kan? Itu kemungkinan-kemungkinan. Dan tu lil hal lah. Dan padahal tinggal makmum itu orang yang kamil. Tengok. Tinggal makmum itu orang yang kamil. Orang yang kamil tu maksudnya orang yang mempunyai cukup syarat-syaratnya nak dirikan sembahyang Jumaat. Iaitu yang tinggal tu berapa orang? 40. Makmum tu ada 40. Maknanya campur imam tadi 41. Ataupun lebih. Maknanya lebih tu mungkin makmum itu 42, 43, 44, 45 ke 50 ke lebih tu. Maka memadalah Jumaat sekilan mereka itu. Maka imam batal lah. Jadi makmum tadi ni apa nak buatnya? Sama ada mereka itu nak ganti ke imam ataupun nak sembahyang furada. Furada ni maksudnya sembahyang dah secara berasingan. Seorang-seorang lah. Kerana bilangan itu masih lagi maujud 40. Bilangan tu masih lagi ada. 40 orang tu masih lagi dalam sembahyang. Kan? Masih lagi ada maujud 40 tu. Masa tengah sembahyang tu. Kan? Yang ni kita mungkin boleh kita kata ginilah. Kan? Dalam keadaan situasi yang kita hadapi COVID ni, kan? Mungkin satu hikmah lah. Kalaulah kita kata benda tu tak berlaku. Sebab kita tengok keadaan yang dulu sebelum COVID ni orang terlalu ramai, tak akan berlaku, kan? Tapi kalau kes imam batal ni, dia bukan nanti COVID. Kan? Dia tak COVID pun boleh jadi terbatal. Apatah lagi kalau imam yang jadi imam tu agak beromok. Agak beromok ni maksudnya daripada segi pembatalan air semayang tu kan, wuduk tu. Kan? Kemungkinan boleh berlaku. Sebab orang tua ni dia diistilahkan banyak tak tahan kentut. Kan? Jadi kadang-kadang merokok boleh kentut apa semua ni. Itu satu bab. Yang kedua mungkin ada najis. Maksudnya kita ni di masjid ni ada najis. Cicak umpamanya. Kan? Yang bukan jadi umum balwa. Najis cicak tu kadang-kadang tak perasan. Jadi cicak ataupun tersentuh imam tu, batal lah sembahyang dia tu. Kalau sentuh najis yang kering, bolehlah dia kibas cepat. Tapi kalau sentuh najis yang basah, ni dah tentu batal wuduk, batal sembahyang. Kan? Yang kita kena lihat balik di belakang. Sebab tu benda ni kita kena buat persediaan. Walaupun kita kata mungkin takkan berlaku. Kita kata mungkin tak berlaku dan tak pernah lagi berlaku. Mungkin itu, mungkin hari ini, mungkin semalam, mungkin kemarin, mungkin yang kebelakangan, mungkin yang ke depan ni. Mungkin juga berlaku ya. Jadi kita buat persediaan dah. Kalau jadi macam ni, macam mana nak buat? Jadi nak melekat benda-benda macam ni, nak bagi lekat ni, hukum hakam macam ni, satunya mengajar, belajar, muzakarah. Sembang selalu benda ni. Walaupun kita tak pernah mengalami, tapi pengetahuan tu sudah ada pada diri kita ni untuk kita bersiap sedia
menghadapi sekiranya berlakunya begini. Kan? Contoh kita buat persediaan, kalau imam tu lebih rakaat, apa tindakan kita? Kan? Apa tindakan kita bila imam tu lebih rakaat dan kita yakin tu rakaat keempat, imam tu naik rakaat kelima. Kan kita buat persediaan dah. Subhanallah. Niatnya zikir, tasbih. Kan, ataupun kita niat zikir serta memberitahu. Ada pendapat kata itu diharuskan kan. Persediaan tu. Jadi persediaan tu untuk apa? Kita nak dapat macam mana? Mengajar, belajar ataupun kita muzakarah. Tapi kalau benda tu kita tak mengalami, kan? Benda tu tak pernah mengalami. Jadi tiba-tiba berlaku. Ada satu kes. Ya, bukan benda lama, baru je baru. Jadi satu tempat tu sembahyang Isya ke apa tu. Bayang-bayang jadi isu lah. Imam naik rakaat kelima ke apa semua ni. Jadi kelang kabut. Jadi pakat-pakat ambil keputusan sembahyang lain. Kan? Jadi maknanya bila kita sembahyang lain tu, itu menunjukkan yang imam tadi naik rakaat kelima tu, dia bukan batal. Kalau dia sengaja naik itu memang batal. Tapi takkanlah imam sengaja nak naik kot. Tentulah dia adalah lupa. Bila lupa ni, makmum tugas dia, kita subhanallah. Peringat kata imam tu. Imam pun turun balik kalau dia yakin rakaat tu lebih. Tapi kalau dia kata dak, itu rakaat yang tak lebih, itu memang rakaat 4 bagi dia. Makmum yang tak betul ni dia kata, itu hak dia. Tapi yang menjadi masalahnya bila selesai sembahyang, pakat-pakat kumpul buat lain pula, orang lain pula naik di imam, hak imam tadi pun ikut duduk belakang juga. Kan? Jadi orang tanya-tanya pasal apa jadi macam ni. Tadi dah boleh selesai dah masalah. Ada dulu juga satu isu berkenaan dengan sembahyang tarawih. Tarawih ni maklum sajalah kan. Dengan letihnya buka puasanya, dengan nak begitu gini apa semua ni, so imam buat satu rakaat. Bila imam buat satu rakaat, duduk tahiyat akhir. Yang Bilal belakang tu pun duduk tahiyat akhir juga. Makmum-makmum pun duduk tahiyat akhir juga. Tak berani menyalahi imam ni. Kan? Pasal apa? Makmum pun duduk apa? Orang kata duduk makmum, imam pun makmum, pakai kat makmum belakang. Aku betul ke dia betul? Rasa macam tak betul. Tapi sepakat duduk belakang. Jadi kan. Jadi bila selesai saja semayang, rupanya Tok Bilal tu dia yakin satu rakaat. Habis Assalamualaikum. Tok Bilal pun salam juga. Tok Bilal kata Tok Imam buat satu rakaat. Tengok. Kalau hang tahu dah Tok Imam satu rakaat, tak usahlah duduk sama imam, bangkitlah. Itu tindakan dia, bangkit, berdiri. Subhanallah, kan? Bagi tahu Tok Imam tu buat tak betul tu. Tok Imam nak bangkit tak bangkit tu pulang pada dia lah. Mungkin dia yakin 2 rakaat, dia buatlah. Tapi bila tadi ni yakin satu rakaat, subhanallah, bangkitlah. Jadi Tok Imam pula, dia pula pergi pusing belakang, awak tak habang tadi. Nak sembang pula tuan tu. Jadi sembang kan. Jadi Tok Imam tadi tu, bila Tok Makmum, bila dah sebut Tok Imam masuk rakaat, dia baru salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila baru sebut Tok Imam buat rakaat, masih lagi baru tu, dia boleh niat masuk dia semayang. Sambung balik. Jadi maknanya mungkin tidak ada persediaan. Benda tu bukan kita tak pernah belajar, mungkin, tapi persediaan. Nak bagi lekat ni, mengajar, belajar atau muzakarah. Sebab tu di antaranya, sebab tu kita duk belajar satu-satu bab tu dengan guru ni, dengan guru ni, dengan guru ni, supaya mentahqiqkan ilmu tu je. Bukan tak pernah belajar bab ni Jumaat, bukan tak pernah kan. Kita duk sembahyang Jumaat berapa kali dah kan. Tapi takut bila kita dah lama tak asah ni, dia lupa balik. Ya. Jika adalah dalam 40 seseorang ummi. Masalah jika adalah dalam 40 seorang ummi. Ummi tu makna ummi yang taksir, yang cuai. Katalah 40 orang je. Tapi dalam 40 orang tu, satu orang yang ummi.
Ummi ni yang taksir, ummi yang cuai. Cuai daripada apa? Daripada belajar. Satu. Atau orang itu lebih daripada 40, umpama 100 atau lebih, tetapi banyak yang ummi dengan tafsir. Banyak tu maknanya maknanya ada 100 tapi banyak yang ummi, yang tafsir cuai. Kira-kira tinggal yang qarinya, yakni yang kena Fatihahnya dan kena baca tahiyatnya itu kurang daripada 40. Niscaya tiada sah Jumaatnya dengan dia, kerana batal sembahyangnya. Maka jadi kurang daripada adadnya, bilang-bilangan itu. Baik. Dia kata masalahnya gini. Kalau ada 40 orang ni. Dalam 40 orang tu pula 39 tu qari. Qari ni maknanya dia bukanlah qari tu juhal musabaqah. Qari ni makna dia bolehlah baca Fatihah tu dengan elok. Dan dia baca Fatihah tu, Fatihah yang dia baca tu boleh dijadikan sebagai imam. Maknanya kalau kita tolak dia ke depan pun dia sah jadi imam bagi kita. Tu kata qari tu. Kan? Dalam 40 orang, seorang daripada 40 orang tu maknanya 39 tu qari, seorang dia ummi. Dan ummi ni pula ummi yang taksir, ummi yang cuai. Dia baca Fatihah tak boleh. Kemudian tak belajar pula. Fatihah pun tak boleh, belajar pun tidak. Ini masalah dalam masyarakat kita ni. Lepas tu saya peringatlah tuan-tuan ada imam-imam, saya tengok imam-imam baca pun bagus. Kan? Tak ada guru ni pergi pederah Fatihah. Tahiyat. Jangan malu tuan-tuan. Kan? Dah kita lantik imam, tentulah imam tu orang yang pandai. Pilah menerah. Kan? Kami dulu di Madinah. Saya dulu pergi Mekah, di Madinah ada kadang-kadang ada tiang-tiang tu ada guru yang dia kadang panggil. Syekh, apa ni? Tan. Panggil duduk. Ingat buat apa? Suruh baca Fatihah. Baca Quran. Baca. Kan kita pun macam tulah. Tak ada ni hari-hari tak ada guru ke. Tak kira lah ada guru tak ada guru pun. Ni kita punya Fatihah ni mungkin kita Fatihah tu boleh diperbetulkan lagi, ataupun yang tak betul jadi betul. Yang saya kata gitu gini. Bila kita belajar baca Fatihah, kita tak reti hukum idgham, izhar, ikhfa, iqlab, mat, kita tak reti. Ni hukum apa? Nun mati jumpa dengan ya, tak tahu hukum apa. Dia hukum tu satu bab. Bacaan tu. Nak bagi betul bacaan tu. Jadi kalau kita pergi pada orang-orang yang kita nak baca tu, kita baca kat dia. Jadi kita dah belajar dah. Kalau kita baca Fatihah juga tak elok juga, tak betul juga. Sedangkan kita dah belajar dah. Fatihah kita tu dikira sah. Dikira boleh dikira sebagai orang yang 40. Kalau kata dengan dia ni baca Fatihah tak elok, tapi dia dah belajar. Belajar dia tak boleh juga. Maka 39 campur dia 40, boleh kira Jumaat dah. Tapi yang kita bimbang ni, dia tak main masjid, tak belajar. Kan? Tiba-tiba dia nak main sembahyang Jumaat. Tu. Kan kita mula berlaku tu kan, kawan tu nak main juga. Saya berkeras saya kata nak main tu nak baca Fatihah dulu. Baca Fatihah baru boleh dapat 40 orang. Kan pasal 40 tu, abang ambil 40. Kalau dah lebih pada 40 tak apa dah. Kita ihtimal lah. Kita tanggung lah. Dalam 100 ni mungkin ada 40 orang yang boleh baca Fatihah dengan elok kan. Tak apa. Ni kalau 40 40 orang je 40 orang ni. Kita nak ihtimal kot mana lagi dah. Malaikat kena baca Fatihahnya, tahiyatnya, rukun-rukun qaulinya. Qauli itu. Takbirnya. Mana nak tahu? Cuba takbir tengok. Allahu Akbar. Mana boleh macam tu? Tak boleh sembahyang. Allahu Akbar. Kan? Contoh tu kan. Ini dia buat contoh saja ni. Fatihah tahiyat. Baik. Kalau dalam 40 orang, seorang saja yang ummi dengan taksir, cuai je. Cuai dia tak belajar. Kan? Tak belajar. Ataupun orang itu lebih daripada 40, umpama 100 atau lebih, ada 100 orang, ada 200 orang, ramai main sembahyang. Tetapi banyak yang ummi. Yang kita banyak ummi tu apa? Banyak yang ummi dengan tafsir, banyak yang ummi cuai.
Sekira-kiranya kalau kita duk kelas 100 orang, 200 orang, kelas dah. Tinggallah yang qarinya yang kena Fatihahnya. Maksud yang kena tu yang boleh dapat Fatihah baca dengan elok, yang boleh baca tahiyatnya dengan elok, yang boleh baca takbirnya dengan elok, yang boleh baca selawat dengan elok, yang boleh bagi salam dengan elok. Tu rukun qauli tu. Kelas punya kelas tak dapat pun 40, kurang daripada 40. Apa hukumnya? Nescaya tiada sah Jumaatnya dengan dia tu. Dia tak sah. Kan? Macam kita hari ni kan, ramai dah boleh sembahyang. Tak apa, okey lah, tak apa. Tapi kalau kita tengok kelas tajwid macam mana? Kan? Saya duk kata jugalah kan, tapi orang marah juga, ramai orang marah. Apa ni? Saya kata cuba kita kita cari nama yang dalam qaryah, nama yang bermustatin, yang memang tinggal tetap tu dah. Kan, yang memang tak di mana tinggal tetap tu. Kita cari nama tu, kita buat apa orang kata apa? Macam orang nak buat bancian. Banci lah. Janganlah malu. Okey, hari ni kita pergi sini. Kan, apa ni kumpulan ni Zun ni main baca Fatihah. Tak kira lah laki-laki ke perempuan ke apa semua ni. Fatihah ke apa, baca je. Nak tengok betul tak betul tahiyat, betul tak betul. Entah tanyalah ni Ustaz Zaida, Ustaz Nazruddin Wada ni, kalau kami temu duga orang nak kahwin ni, entah tanya. Fatihah tu boleh baca je lah. Tengah tu. Kadang dia bunyi je Fatihah. Tahiyat tu bunyi. Kita pun dialah kita mesti tak apa nak cengih. Meh kena cengih kan. Kita pun kadang-kadang tak apalah, balik belajar lagi nak. Balik belajar lagi nak. Abang belajar ni tak boleh tu. Tulis juga lulus tu. Nak bagi menikah. Tu kalau dia menikah tu dia belajar ke tak tahu nak kata. Tu kalau dia tu anak tu jangan. Jadi buat itu kan. Saya tu ingat baca betul-betul. Tengok mungkin ada orang mari kan. Kita buat dulu. Okey, kita buat ni, kita zon ni besok ni. Ni. Fi peras dengan tok imam. Peras dengan tok Bilal ke. Mana ustaz ke apa semua yang ada sini semua kan. Tengok balik kita punya tu. Kan. Baik. Kalau 100 200 orang pun kalau kelas tak sampai 40 orang, mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam kita Syafi'i, maknanya sembahyang Jumaat itu tidak sah. Kerana batal sembahyangnya tu. Batal Jumaat. Sebab Jumaat ni jamaah. Jumaat itu jamaah. Maka jadi kurang daripada anda. Ada pun macam tak ada. Kan? Begitu juga kalau kita sembahyang. Ni kata sembahyang. Bilangan dia 100 orang. Ramai 100 orang. Tapi orang situ, orang tempatan tu tak sampai pun 40 orang. Yang ramainya rombongan bas. Kan? Rombongan bas yang ramai. Contohlah kita pergi mana kan? Kita pergilah sembahyang Jumaat di masjid Melaka ke apa semua. Contoh kan. Yang orang kawasan tu tak ramai. Tapi masjid penuh. Tengok 2 bas. 80 orang. Laki-laki ni duduk sembahyang situ. Kemudian yang duduk ada tadi ni lebih kurang dalam 100 orang. Jadi 80 orang. Yang 20 orang tu memang orang situ. 20 tak cukup. Itu je kisah ya. Kepada masalah ni. Jadi maknanya ialah orang kata kita kena ambil ambil pengetahuan lah kan. Kan pengetahuan. Dia tak cukup tak mau. Yang kita duk buat kemarin masalah 12 orang, masalah 23 orang tu itu ulil amri. Kan bila keadaan macam tu nak didirikan Jumaat juga. Jadi dia ulil amri kita ni dia memberi mengambil pandangan yang membolehkan diri Jumaat itu bilangan yang kurang daripada 40. Tapi kita masih lagi berpegang kepada
pendapat yang muktamad. Dan sekarang ni pun dah. Sekarang ni bila saya tanya balik kepada Ustaz Fakhruddin, dia imam ni kan, jaga masjid. Dia kata sekarang ni kita balik kepada asal makna 40 orang. Kita tak ambil lagi 23. Sebab mungkin saya cerita dia ada surau-surau yang saya dengar mereka cerita bahawanya bilangan tu tak cukup dah. Bila bilangan tak cukup tu, tak apa tindakan pejabat agama kan. Takkan nak biar macam tu kot kan. Dia kata tak apa, nanti dikerjakan siasat. Kita maklum, tuan-tuan kalau dapat tahu di mana-mana pun tuan-tuan kena maklum. Kalau tidak, ialah maklum pejabat agama ni nak pergi semua tempat ni tak ada masa dah. Dia pun kerja di pejabat banyak. Jadi kalau kita tahu benda tak betul, kita pun rujuklah. Sama telefon ke, berjumpa ke apa semua, di pejabat agama akan ambil tindakan. Kan? Ada. Baik. Maka jadi ia umi itu tiada taksir. Dan jika ada umi itu, ni masalah ni pula. Masalah yang sebaliknya. Maka jika ada maka jadi maka jadi ada umi itu. Macam pula dah. Jika ada umi itu, jika tu kan. Bukan jadi kot. Maka jika tu fardu takdir. Bukan maka jadi tu. Maka jika ada umi itu tiada taksir, kan. Maka jika ada umi itu tiada taksir, maknanya pada belajarnya dan padahal imamnya dan khutbahnya, khatibnya itu adalah orang yang qari. Sahlah Jumaat 40 dengan dia. Atas kata Syekh Ramli. Syekh Ramli. Syekh Ramli ni kan. Pangkat Syekh lah kita kata. Baik. Kalaulah kita ni kata, senang kata kita ni baca Fatihah ni tak berapa nak lancar. Sebut huruf sad tak kena. Ataupun dah belajar tak boleh dah kan. Duk belajar sebut apa semua ni tak kemas juga. Jadi maknanya Fatihah kita ni tak boleh bawa ke depan lah. Orang kata tak boleh jadi imam lah. Tapi belajar lah buat macam mana. Dulu saya pernah mengajar juga orang di rumah. Satu orang tu main hantar anak dia. Kan. Main hantar 2 orang anak dia. Saya pun masa tu belum lagi mengajar. Jenuh lah mengajar. Sikit-sikit mengajar. Adalah masa-masa tu. Baca. Kita baca. Wallahu. Bukan. Wallah. Dia wawah. Kita kata wallah. Wawah dia kata. Hai. Allah. Allah. Wallah. Wawah. Wallahu ya'lamu. Wallahu ya'lamu. Wawah. 3-4 kali. Tak boleh. Kita panggil perempuan. Memang mengajar ni. Tak boleh ni. Duk wawah. Ni. Jadi dia belajar lah. Belajar tak boleh juga. Lidah pendek ke, lidah keras ke, lidah apa tak boleh dah. Tak boleh dah. Belajar dah. Belajar dah. Baik. Bila dia belajar, maknanya dia umi juga. Memang tak boleh juga. Macam tu lah. Kan? Kan? Tak boleh dah. Dia baca macam tu. Baca macam tu tak qari. Umi. Tapi umi yang tidak cuai. Umi yang tidak taksir. Umi yang tidak cuai, tidak taksir ni mana dia belajar dah. Tapi tak upaya juga. Macam tu lah sebutan dia. Orang ni dia ada, orang panggil apa, ulama yang ada backing dia. Ada ulama yang mempertahankan dia ni boleh dikira dalam kalangan 40 orang tu, boleh dikira. Dengan syarat imam tadi yang nak baca khutbah tadi itu orang yang qari. Macam kita imam dah baca khutbah kan. Yang qari itu makna imam tu boleh lah. Kalau imam tu pun kokak juga, macam mana nak tengok orang dia berteruk. Jadi imam tu elok bacaan dia. Jadi kawan tu tadi ni tak elok bacaan dia, tapi dia belajar dah. Itulah untung kita belajar. Bila kita belajar ni dah tak boleh sangat dah. Bukan kita belajar nak bagi tak boleh. Belajar ni bagi boleh. Tapi dah tak boleh. Maka di situ dimaafkan. Siapa kata ni? Syekh Ramli.
Syekh Ramli ni ulama besar kan. Bukan Ramli kawan kita. Syekh. Kita kawan kita panggil Syekh juga, babak Syekh. Kan. Ni Syekh betul. Kan Syekh betul ni. Syekh Ramli. Dia kenal dengan kitab Nihayah kan. Banyak lagi kitab dah. Baik, tu kata Syekh Ramli. Jadi maknanya kita boleh pakai pendapat Syekh Ramli. Kalau sekiranya yang kata dia 40 orang betul-betul je. Termasuk tengok-tengok hang ramai juga. Dikira dengan dia 40. Satu ni hang main 40, hang main juga banyak, hang main. Oh, kata tu imam tak apa. Dia ni saya ajak dah. Saya ajak dia betul-betul dah, tapi dia tak upaya juga. Dia takat tu je boleh dia. Boleh dikira dia 40. Termasuk 40 orang tu. Quorum, cukup quorum orang kata. Imam tu kata, imam tu bagi jemaah, jadi boleh dah. Jadi imam tu qari, bolehlah jalan Jumaat. Bukan kata tak boleh, sebab dia kita tengok berdasarkan ayat Quran. Apa dia? Ittaqullaha mastata'tum. Kamu takutlah Allah setakat mana kuasa. Maknanya semampu kita. Kan? Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Sebab kita ni memang kalau nak ikutnya, sebenar pun nak ikutnya, sembahyang nak ikut siapa? Ikut Nabi. Bukan setakat rokok, sujud, berdiri, tahiyat ikut Nabi. Bacaan ikut Nabi. Kalau bacaan nak ikut Nabi, siapa yang boleh sembahyang? Siapa yang boleh sah? Kan? Kalau orang belah-belah Indonesia, dia ada setengah astaghfirullahal azim. Dia tak boleh azim, tak boleh. Orang Turki, Allahu Akbar. Dia akbar tak boleh. Kan? Jadi setakat itulah kemampuan dia. Kan? Orang Melayu ni je yang hebat. Lidah orang Melayu. Kan? Orang Melayu ni hebat. Tengok Johan Antarabangsa Quran, orang Melayu. Arab cakap orang Melayu. Lepas tu pula orang Melayu ni kalau jumpa Cina, dia pelak lebih pada Cina lagi. Cina pun tak kata macam tu. Lu tak pergi sana kah? Cina kata Melayu. Itu balang sudah beli kah? Lu tak nak pergi sana, balang tu tak beli. Cina tu kata apa? Balang-balang. Itu balang lah. Lu cakap mau kasih sama orang. Balang apa? Balang ni bukan balang. Oh, barang. Cina pun kata barang. Dia pun kata balang. Lebih pada Cina lagi kan? Melayu bagus. Jadi ini hukum bukan untuk orang Melayu saja. Hukum ni untuk seantero dunia. Kalau dah belajar tak mampu juga sebut. Dulu tuan-tuan ingat tak? Masa muka Musa Bakah dulu ni yang tahun berapa ke tahun 80-an tu yang main daripada pulau Maldives tu. Kan? Allah jangan nak kata Maldives. Tak dan tak Quran auzubillah dah. Dia mesengang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu antarabangsa. Kan? Dapat kat Malaysia. Kan? Tu contoh macam tulah. Tentu ada lagi orang macam tu. Jadi dia nak sembahyang juga. Kalau nak kata nak baca macam kita ni tak upaya. Tambah nak baca macam Nabi. Tapi dia belajar nak belajar. Tapi tak boleh sebut. Tak apalah. Pasal dia belajar dah dikira juga kata Syekh Nabi. Dan kata Syekh Ibnu Hajar. Kan? Ibnu Hajar. Tiada sah sekali-kali Jumaatnya jika di dalam 40 itu seorang yang umi dan jika tiada taksi pada belajar sekalipun. Itu dia. Syekh Ibnu Hajar kata dah. Tak boleh. Tak boleh. Habis kami tak boleh sembang Jumaat dah. Tak boleh Jumaat, Zuhur dah. Kita kumpul 40 orang. 40 orang cukup-cukupnya. Tapi seorang ni yang umi, yang tak boleh baca dengan eloknya. Contohnya. Kemudian dia dah belajar dah ni. Tak boleh baca juga dah. Maka dia tak boleh masuk dalam perkiraan 40 orang. 39 lah. Kalau 39 tak boleh dari Jumaat. Hak 39 ni tentulah protes. Macam mana kami tak boleh dari Jumaat? Ni dia ni dah belajar. Kalau Syekh Ibnu Hajar kata tak boleh. Kok mana pun dia tak boleh. Dikira sebagai 40 tak boleh. 39 kata habis kami nak sembang Jumaat macam mana? Kalau Syekh Ibnu Hajar kata tak boleh sembang Jumaat, bayar Zuhur je lah. Dah tak cukup syarat. Kita ni di Malaysia tuan-tuan, ni kita lah baru ni kan. Kita ni macam orang kata Covid ni lah. Tak pernah kita apa yang umur hak 70 kata Ustaz kata
dalam sejarah hidup saya tak pernah jadi macam ni. Ya, mungkin juga sejarah kita tak pernah kita tinggal Jumaat. Tak pernah kita tak buat Jumaat. Tapi hukum agama ni bukan tahun 1971, bukan dia main 1964. No, tahun sebelum tu dah ada dah. Sebelum tu dah ada dah syarat diri Jumaat. Selepas kewafatan Nabi dah ada semua dah. Kan? Hukum hakam tu dah ada dah. Makna sebelum tu tahun katalah 13 berapa ke, tahun bukan 19, tahun 13 berapa, syarat dah ada dah di Jumaat tu. Mungkin orang tempatan tu tak cukup, tak dirilah Jumaat 40. Mungkin dah ada hukum tu dah. Cuma kita nak protes tu pasal kita dah biasa diri Jumaat. Tu yang bila berlaku kes Jumaat tak boleh pergi ni, ada orang kata kami tak boleh juga kena pergi Jumaat juga apa, dah 3 kali ni jadi munafik apa semua. Kan? Kita kata tak, kata kan ni ulil amri punya arahan apa semua, tak sampai tahap tu dah kan. Dah kena tengoklah. Jadi kata Syekh Ibn Hajar kata tak boleh, tak sah juga. Walaupun dia tu tiada taksir, tak cuai pada belajar. Memang dia belajar, tapi tak boleh dah. Tak boleh juga, tak boleh masuk dalam 40. Maka atas Ibnu Hajar ini, maka atas, maknanya atas atas yang telah diijtihadkan atau pendapat Syekh Ibnu Hajar ni juga muafakat dengan kata Syekh Qalyubi. Syekh Qalyubi kata itu juga. Kan? Disyaratkan di dalam 40 itu patut diperimamkan tiap-tiap seorang daripada mereka itu bagi yang tinggalnya tu. Itu kata dia. Maknanya dalam 40 orang tu, semua seorang tiap-tiap orang tu, Fatihah dia, bacaan dia layak jadi imam. Bukan dia jadi imam, layak jadi imam. Fatihah tu okey boleh. Maknanya kalau dia jadi imam, orang semua boleh ikut dia. Tu maksud dia tu. Kan? Layak jadi imam. Maka atas qaul dan maka atas qaul Ramli, Syekh Ramli tiada zahir. Kata Qalbi itu yakni menyalahi zahirnya. Dan jikalau di dalam 40 itu orang yang tiada mengiktikadkan wajib akan setengah daripada rukunnya seperti Hanafi, sahlah dibilangkan mereka itu daripada 40 seperti sah kita perimamkan akan dia tu. Ini masalah kata Qalbi itu yakni menyalahi zahir. Dan jikalau di dalam 40 itu orang yang tiada menjalankan wajib akan setengah daripada rukunnya seperti Hanafi, kan? Sahlah dibilangkan mereka itu daripada 40 seperti sah kita perimamkan akan dia itu. Ini pun juga jadi masalah kalau kita berbeza ijtihad, kan? Tu kita duk pergi Mekah tu tuan-tuan, kan? Kita pergi Mekah tu, kalau dia ikut imam tu, kalau ikut kita memang tak sah lah Fatihah dia. Imam tu bukan baca bismillah pun. Pada kita bismillah tu salah satu daripada ayat Fatihah. Ini kata masalah berkenaan dengan berbeza, kan, i'tiqad. Dia buat contoh pula seperti Hanafi. Kan Hanafi dengan Syafi'i ni ada berbeza. Berbeza dia punya rukun. Kan? Rukun-rukun sembahyang tu. Yang tu sahlah dibilangkan mereka tu 40 juga. Far'un. Orang yang ada bagian dua tempat kediaman dalam dua negeri, maka bermula yang diiktibarkan itu dengan tempat yang banyak padanya bermukimnya, pada tempat yang ada padanya ahlinya dan hartanya. Tengok. Kata dua tempat. Sana duduk, sini duduk. Contohnya, Taiping ada rumah. Di tempat ada rumah. Nak dikira hak mana? Dikira yang mana banyak dia bermukim. Di mana tempat dia banyak duduk. Di sini upah hari, di sana upah hari. Banyak di mana? Dan ada padanya ahlinya, keluarga dan hartanya di mana. Maka jika bersamaan keduanya pada tempat itu,
maka dengan tempat yang ada padanya ketika mendirikan Jumaat. Kalau sama saja, sana pun gitu ada, sini pun ada juga harta, sana ada anak, macam dua isteri. Kan? Contohnya. Maka dikira di mana ketika mana dia ada di Jumaat. Kalau dia duduk di Taiping hari Jumaat, ni Jumaat lah di Taiping. Kalau di Kemudian, dia boleh kira di sini. Maknanya dia main sini, dia boleh kira di sini 40 orang. Dia pergi Taiping, di Taiping boleh kira 40 orang. Kalau kita ada di sini saja rumah kita pergi di Taiping, orang Taiping 39. Kita main. Oh, dia kata 40. Saya tak boleh. Saya orang Batu Empat. Saya tak dikira masuk 40. Tak boleh. Tapi kalau kita juga ada rumah sana, keluarga kita juga ada sana, kita 15 hari di sini, 15 hari di sana. Di sini pun kita termasuk korum 40, di Taiping pun masuk korum 40 juga. Boleh. Dan tiada jadi Jumaat dengan kurang daripada 40. Khilaf bagi Abi Hanifah. Abi Hanifah tak, dia kata tak 40 pun tak apa. Jadi mazhab kita Syafi'i 40. Khilaf bagi Abi Hanifah rahimahullahu taala, maka jadi Jumaat padanya dengan 4 orang. Dan jikalau segala hamba atau musafirin sekalipun, walaupun orang tu musafir sekalipun, walau hamba, itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Jadi kita ni duk mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Saya duk tanya juga hak duk ngaji dengan saya tu. Perempuan, tuan-tuan semua ni mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Syafi'i. Pasal apa mazhab Syafi'i? Dia pun jawab, pasal kita orang Melayu. Bukan. Mazhab Syafi'i bukan pasal orang Melayu. Imam Syafi'i sendiri pun bukan orang Melayu. Kan? Imam Nawawi yang kita duk ikut bukan orang Melayu. Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli pun orang Melayu. Jadi kita mazhab Syafi'i kerana kita belajar kaedah fiqh itu berdasarkan kepada istinbatnya daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari situ dia ambil Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian inilah Qurannya, inilah hadisnya, inilah ijma'nya, inilah qiyasnya. Kita guna senang bahasa sekarang ni, kita kata kita menggunakan formula Imam Syafi'i kita. Ulama-ulama Imam Syafi'i kita, itu yang kita gunakan. Wallahu a'lam bissawab. Datang kita cerita masalah tiada syarat pada mazhab Syafi'i, izin saja. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.